Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada minggu ini saya akan masuk ke subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik 1.2. Tajuknya adalah mikroorganisma berfaedah. Baiklah, tapi sebelum kita masuk ke subtopik 1.2 mikroorganisma berfaedah, saya akan sentuh sedikit sahaja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum ini saya dah terangkan pada kamu, mikroorganisma ni ada 5, iaitu kita ada alga, protozoa, kemudian kita ada fungi ataupun kulat, kemudian kita ada bakteria dan seterusnya kita ada virus. Dan kita telah pelajari bagaimana saiz mikroorganisma tersebut, dari segi bentuk dia macam mana, kemudian apakah pemakanan ataupun nutrisi yang diperlukan supaya mikroorganisma itu terus hidup, kemudian di manakah habitat ia berada serta cara pembiakan. Selepas kita ketahui kelima-lima aspek tersebut, kita perlu mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, iaitu yang pertama adalah dari segi kelembapan, yang kedua adalah cahaya, yang ketiga adalah suhu, yang keempat nilai pH, dan yang kelima adalah nutrien. Kita lihat satu persatu bagaimana faktor ini mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik, dari segi kelembapan. Kelembapan ni keadaan yang lembap. Kita tahu keadaan yang lembap ni sangat sesuai untuk mikroorganisma tu tumbuh dan membiak. Dia suka tempat-tempat yang lembap, yang tak terkena cahaya matahari. Bila kelembapan tu lebih tinggi, maka lebih cepat dan lebih banyaklah mikroorganisma ini akan tumbuh dan membiak. Persekitaran yang kering akan menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan akan merencatkan pertumbuhannya. Mikroorganisma kebanyakannya tidak suka akan tempat yang kering dan terdedah kepada cahaya matahari, kerana ini akan melambatkan pertumbuhan dan pembiakannya. Faktor yang kedua adalah cahaya. Mikroorganisma seperti alga, alga dia berwarna hijau, maka dia mempunyai klorofil. Bila dia mempunyai klorofil, dia memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Kalau bakteria, virus, fungi, dia tidak mempunyai klorofil, maka dia tak sukakan tempat yang bercahaya. Alga suka tempat yang bercahaya sebab dengan cahaya dia boleh menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu boleh membunuh mikroorganisma. Hanya alga yang mempunyai klorofil, maka dia memerlukan cahaya untuk tumbuh. Faktor yang ketiga adalah suhu. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya di sini, suhu optimum adalah suhu yang terbaik untuk mikroorganisma itu tumbuh. Keadaan suhu yang terlalu rendah seperti yang terdapat dalam peti sejuk akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab itu kita simpan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran di dalam peti sejuk. Kerana apabila kita masukkan makanan tersebut ke dalam peti sejuk, ia dapat tahan lebih lama. Memandangkan suhu dalam peti sejuk lebih rendah, maka ini akan merencatkan, melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Manakala pada suhu 35 hingga 40 darjah Celsius adalah suhu badan manusia. Maksudnya di sini, suhu badan manusia adalah suhu yang terbaik untuk bakteria ataupun mikroorganisma hidup. Tapi jika keadaan suhu terlalu tinggi pula boleh membunuh mikroorganisma. Sebab itu makanan tu kita mesti masak, air kita mesti masak sehingga dia mendidih. Kerana jika kita masak, bila masak tu maksudnya suhu tu tinggi. Jadi bila suhu tinggi, bakteria ataupun mikroorganisma yang ada pada makanan tu akan membunuh, akan mati. Jadi ia selamat untuk dimakan. Jadi
suhu terlalu rendah pun tak boleh, dia akan melambatkan pertumbuhan mikroorganisma, dan suhu yang terlalu tinggi pula akan membunuh mikroorganisma. Okey, faktor yang seterusnya adalah nilai pH. Nilai pH 7, iaitu pH yang neutral, merupakan nilai pH optimum yang terbaik bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Tetapi terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup dalam persekitaran yang sedikit berasid atau beralkali. Seterusnya adalah nutrien ataupun pemakanan. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Macam manusia lah, kalau kita ada nutrien, kita ada vitamin, kita ada zat yang secukupnya, maka kadar pertumbuhan kita meningkat dan baik. Sama juga seperti mikroorganisma. Kalau dia tak cukup makanan, tak cukup nutrien, maka pertumbuhan dia akan terbantut. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat juga, walaupun dengan kehadiran nutrien. Tetapi jika faktor-faktor lain tidak cukup syarat, maka dia tidak akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, kulat, nutrien dia dah cukup. Dia dah berada di tempat yang lembap. Tetapi dia berada di dalam suhu yang rendah. Maka apabila faktor suhu itu tidak mengikut kesesuaian dia, maka dia tetap tidak akan tumbuh ataupun membiak. Jadi untuk mikroorganisma ni membiak dan tumbuh, dia memerlukan kelima-lima faktor tersebut sesuai dengan keadaan supaya dia boleh tumbuh. Iaitu yang pertama adalah dari segi kelembapan. Kebanyakannya perlu berada pada kelembapan yang tinggi. Cahaya, ini untuk alga, jadi memerlukan cahaya untuk hidup. Yang ketiga, suhu, iaitu suhu yang paling terbaik adalah dari 35 hingga 40 darjah Celsius. Kemudian nilai pH, kebanyakan mikroorganisma perlu hidup dalam keadaan neutral, iaitu pH 7. Dan yang terakhir adalah pemakanan ataupun nutrien. Seterusnya kita sambung pada subtopik 1.2, mikroorganisma berfaedah. Seperti sebelum ini saya telah nyatakan pada kamu semua, tidak semua mikroorganisma itu memberi bahaya kepada manusia, membawa penyakit seperti virus. Ada juga mikroorganisma yang memberi faedah kepada manusia dan kehidupan seharian kita. Yang ini dipanggil mikroorganisma berfaedah. Kita lihat dulu aplikasi ataupun dalam kehidupan kita ni, apa kegunaan dia. Apa kegunaan mikroorganisma ni dalam kehidupan harian kita yang membawa faedah. Yang pertama adalah dari dalam perindustrian. Dalam perindustrian, minuman diletakkan bakteria Lactobacillus atau Bulgaricus, ataupun yang saya selalu sebut hari itu, kita dalam minuman seperti Yakult, Vitagen, air yogurt, Bliss, dalam minuman-minuman tersebut sebenarnya diletakkan bakteria Lactobacillus Bulgaricus, yang mana bakteria ini sebenarnya akan bantu usus kita untuk bekerja dengan lebih baik. Dia berfaedah. Yang kedua, barangan kulit. Barangan-barangan yang dihasilkan daripada kulit haiwan. Bakteria Bifidobacteria dan Lactobacillus subtilis. Dua bakteria ini boleh membantu untuk menjaga jika kita ada barangan kulit, handbag ke, beg duit ke, wallet. Kemudian dalam makanan. Dalam makanan, yeast. Yang ni saya yakin awak semua tahu, yeast kita guna untuk buat roti. Jadi yeast ini adalah sejenis kulat, maka dia adalah kulat yang berfaedah. Yang bantu kita, yang kita boleh buat roti supaya roti itu boleh naik. Roti itu boleh kembang. Kemudian dalam pertanian. Dalam pertanian, bakteria Bifidobacteria ini terdapat di dalam usus haiwan, yang mana dia membantu untuk mencernakan makanan dalam haiwan. Contohnya dalam usus lembu,
Okey, terdapat bakteria ini untuk membantu untuk mencernakan makanan. Yang kedua, bakteria penitritan seperti Nitrobacter dan Nitrosomonas, yang mana bakteria ini bantu di bahagian akar. Okay, dia akan bantu untuk mendapatkan nitrat. Okay, nitrat ni diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup. Jadi dia akan masuk melalui akar tumbuhan. Okay, seterusnya dalam bidang perubatan, hormon seperti insulin, DNA rekombinan E. coli, okay, yang ini digunakan untuk menghasilkan insulin. Insulin digunakan untuk rawatan penyakit diabetes ataupun kencing manis. Okay, antibiotik. Okay, antibiotik yang kita makan tu sebenarnya terdapat bakteria yang dilemahkan. Okay, yang mana dia akan melawan penyakit apabila kita makan. Okay, contohnya antibiotik penicillin. Antibiotik ni kita tahulah antibiotik, tapi sebenarnya antibiotik ni dia ada nama dia yang tersendiri. Okay, sebagai contoh penicillin. Okay, dalam tu ada bakteria Penicillium chrysogenum. Okay, yang ni digunakan dalam bidang perubatan. Kemudian vaksin. Okay, vaksin yang digunakan, vaksin ini masa bayi lahir pun telah dicucuk vaksin. Contoh vaksin untuk mengelakkan penyakit hepatitis, vaksin yang digunakan untuk mengelakkan penyakit kancing gigi. Masa bayi itu lahir, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun dan setahun setengah, okay, umur kanak-kanak, mereka akan dicucuk vaksin. Okay, vaksin ini sebenarnya terdapat bakteria yang dilemahkan. Dia masukkan bakteria yang dilemahkan dalam ubat vaksin tu, dan apabila dia dicucuk masuk ke dalam badan manusia, bakteria itu akan mula aktif, okay, dan dia akan membentuk antibodi kita, supaya apabila kita terkena sesuatu penyakit, contohnya kancing gigi, bakteria yang telah ada dalam badan kita tu dia dah bina antibodi, maka antibodi itu akan menghalang kita dari terkena penyakit kancing gigi. Okey, seterusnya ini adalah contoh, okey, vaksin rotavirus, salmonella dan poliovirus. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Okey, sekarang ni, okey, segala lebihan ataupun waste sampah lah yang harian kita, okey, sampah domestik kita panggil, contohnya kulit pisang, okey, kulit buah ataupun sayur-sayuran ataupun makanan kita yang lebih yang kita buang tu, okey, sebenarnya yang ini akan boleh digunakan, okey, untuk menghasilkan produk-produk pencucian, yang mana sebenarnya produk pencucian yang dihasilkan melalui barang-barang yang semula jadi ini, ia adalah lebih selamat. Okey, di mana mikroorganisma ini kita guna, okey, mikroorganisma ni akan dicampur dengan lebihan sampah itu tadi, okey, vegetable waste, fruit peel or vegetable waste tu akan dicampur, dan dia akan rawat dan menghasilkan ekoenzim, yang mana dia boleh menghasilkan produk pembersihan yang natural lah, yang tidak dicampur dengan bahan kimia, yang mana ia lebih selamat. Okay, dulu kita tidak ada kajian ataupun kurang kita buat kajian. Okay, zaman dulu kita kurang buat kajian, di mana sampah-sampah yang dari rumah kita setiap hari tu kita buang begitu sahaja. Okay, kita bakar, kita tanam. Tapi setelah zaman sudah teknologi sudah lebih maju, lebih canggih, okey, saintis kaji apa kata, okey, sampah ini, okey, tak semua sampah lah, sampah-sampah ini dipilih dan kita boleh hasilkan satu produk yang berguna untuk kita. Malah produk itu produk yang lebih baik dan tidak ada bahan kimia.
Okey, contohnya larutan pembersih ekoenzim. Okey, bahan pencuci kimia. Ini dua contoh lah. Yang pertama, pembersih ekoenzim itu adalah yang natural. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Okay, seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okey, maksudnya selepas dia peram sisa-sisa tersebut, selepas sisa-sisa tersebut diperam, dia akan melalui satu proses penapaian supaya hasilnya nanti nampak lebih bersih. Okey, warna dia tidaklah warna coklat. Okey, jadi bila hasilnya lebih baik, maka dia boleh dipasarkan lah. Okey. Perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Okey, larutan pembersih ekoenzim ini adalah yang dari semula jadi, manakala bahan pencuci kimia adalah yang buatan yang dah dicampur dengan bahan kimia. Okay, dari aspek proses penghasilan, larutan pembersih ekoenzim ini dihasilkan melalui penapaian sisa pertanian, manakala bahan pencuci kimia menggunakan bahan kimia untuk menghasilkannya. Okay, aspek tindakan terhadap lemak dan grease. Okay, grease ni kotoran minyak. Enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Sebab itu dia boleh hilangkan kotoran grease tersebut, sebab dia menguraikan, dia memecahkan lemak dan grease tu kepada molekul-molekul yang lebih kecil. Tapi kalau bahan pencuci kimia, surfaktan dalam bahan pencuci kimia tu mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. Maksudnya dia ada tindakan pencucian juga, sama. Larutan pembersih ekoenzim pun ada tindakan pencucian dia, cuma dia menguraikan tu kepada molekul yang lebih kecil. Okay. Dari aspek mudah digunakan, larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan grease itu mudah ditanggalkan disebabkan dia telah dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil. Manakala bila kita sembur ataupun kita guna larutan pembersih ekoenzim tu, dia tak perlulah sental terlalu kuat. Okey, kalau kita guna, kita siram, lemak dan kotoran grease tu akan mudah tertanggal. Tetapi kalau kita guna bahan pencuci kimia, bahan kain yang terkena kotoran tu perlu disental dengan kuat. Okey, dari aspek saliran tersumbat. Saliran apabila kita saluran pahit ke, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak akan menyumbatkan saliran. Tetapi buih yang dihasilkan apabila kita guna bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan itu akan menyumbatkan saliran. Dari segi kos, apabila kita menggunakan bahan semula jadi, sudah semestinya kosnya lebih rendah, dan bahan pencuci kimia memerlukan kos yang lebih tinggi kerana untuk mendapatkan bahan kimia. Bahan kimia ni kebanyakannya harga dia adalah agak mahal. Penghasilan sisa. Apabila kita menggunakan larutan pembersih ekoenzim, sisa yang dihasilkan selepas membersih itu kurang, tetapi bahan pencuci kimia, sisa yang dihasilkan adalah lebih banyak. Dan yang akhir sekali, dari segi aspek alam sekitar, sudah semestinya larutan pembersih ekoenzim ini lebih mesra alam sebab dia menggunakan bahan-bahan yang semula jadi. Kos dia pun rendah dan sisa yang dihasilkannya kurang, jadi saliran tidak akan tersumbat. Tetapi bahan pencuci kimia berpotensi untuk mencemarkan alam sekitar. Walaupun kita basuh pinggan, contohnya pinggan kita bersih, tetapi lebihan ataupun sisa itu akan masuk ke saliran dan pergi ke mana? Pergi ke dalam sungai. Maksudnya ada bahan kimia yang akan masuk ke dalam sungai, dan ini tidak eloklah untuk kehidupan yang berada di dalam sungai. Yang seterusnya adalah serum. Serum yang diperbuat daripada bakteria Lactobacillus. Serum bakteria.
Serum bakteria Lactobacillus digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar di dalam sistem saliran. Yang ini bukan serum untuk muka ya, tetapi serum ini digunakan untuk merawat air sisa dalam sistem saliran kita. Seterusnya kegunaan serum bakteria Lactobacillus tadi, dia yang pertama boleh merawat sisa kumbahan. Sisa kumbahan ni mesti ada banyak bakteria, jadi kita gunakan bakteria juga untuk rawat. Yang kedua, dia akan menyingkirkan bau yang busuk. Yang ketiga, membantu pencernaan haiwan ternakan. Yang keempat, untuk membuat baja kompos. Yang kelima, boleh memajukan industri perikanan. Dan yang keenam, boleh membantu untuk menghasilkan enzim. Jadi itu saja untuk subtopik pada hari ini, kegunaan mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian kita. Awak telah didedahkan dengan kegunaan dia di dalam sektor perindustrian, dalam sektor perubatan dan dalam sektor pertanian. Dan saya juga telah terangkan pada awak beza pembersih yang dihasilkan dari bahan semula jadi, iaitu pembersih ekoenzim, dan kelebihannya berbanding bahan pencuci yang dihasilkan daripada bahan kimia. Sebagai kesimpulannya, tidak semua mikroorganisma itu berbahaya kepada kita, tetapi ada juga mikroorganisma yang memberi faedah yang kita boleh gunakan dalam kehidupan harian. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.